Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya ada tajuk yang menarik, ya. Dan saya akan jelaskan mengapa saya memilih untuk membincangkan tajuk ini, iaitu UMNO di bawah Zaid Hamidi atau UMNO secara amnya lah, sedang atau makin ditolak oleh penyumbang dana politik. Dan UMNO kini ada keyakinan di kalangan penyumbang dana politik bahawa UMNO akan kalah lebih teruk pada PRU 15. Jadi itu yang kita hendak bincang hari ini. Ya, jadi saya akan mulakan perbincangan terus kepada tajuk, iaitu UMNO di bawah Zahid atau UMNO secara amnya ditolak atau makin ditolak oleh penyumbang dana politik, dan sudah timbul kesedaran UMNO mungkin kalah lebih teruk pada PRU 15. Dan kemudiannya selepas itu saya akan membincangkan ada pertanyaan kepada saya, ya. Jadi PRU 15, pembubaran parlimen, adakah Ismail Sabri akan bubar? Masih orang bertanya, jadi saya akan perincikan perkara tu sedikit. Okey, saya mulakan, ya. Jadi sudah timbul kesedaran di kalangan penyumbang dana politik, ya, bahawa UMNO tidak ada masa depan yang cerah. UMNO di bawah Zaid Hamidi lagi tidak boleh menang pilihan raya, tetapi secara amnya sudah timbul kesedaran UMNO tidak ada masa depan yang cerah. Perkara ni sebenarnya ada dilaporkan di media luar negara di Singapura, ya, bahawa penyumbang dana politik ini sedang melihat ke arah pembangkang. Jadi saya memilih untuk mengulas laporan media tersebut kerana sebenarnya kebelakangan ini dalam tempoh seminggu dua, ya, saya pun ada terima banyak feedback berkenaan perkara ni. Malah saya secara sah, ya, boleh mengesahkan lah. Saya boleh mengesahkan ada penyumbang dana politik yang kini memikirkan untuk memberi sumbangan kepada parti-parti lain, khususnya di pembangkang. Bagaimana saya tahu? Saya sendiri secara peribadi ada berjumpa atau pernah berkomunikasi dengan 2-3 pihak yang dikatakan penyumbang ini, sama ada secara langsung atau tidak langsung, ya. Ada dihubungi. Okey. Sebabnya itu saya tak perlu cerita. Ya, tetapi apa yang saya dapat tahu adalah sudah ada kesedaran bahawa di dalam PRU 15, jika diadakan tahun ini ke tahun depan ke, UMNO tidak dijangka akan menunjukkan peningkatan berbanding PRU 14, malah sudah ada keyakinan yang amat tinggi prestasi dia akan merosot. Andai kata ramai keluar mengundi pada PRU 15, dan jangkaan penyumbang-penyumbang ini adalah PRU 15 ini akan melihat ramai orang keluar mengundi, ya. So itu adalah jangkaan. Dan penyumbang politik ni saya nak cerita, termasuk tycoon-tycoon lah. Mereka bukannya bodoh, mereka tidak akan hanya berpaut kepada andaian. Sebab dana dia orang nak keluar, jadi mereka akan teliti dengan terperinci. Jadi mereka bukan buta. Johor telah menunjukkan mereka bahawa BN sebenarnya makin ditolak. Saya dah cerita, BN memang menang 2/3, tetapi sebab hampir 50% tak keluar mengundi, sebab dah muak, ya, dan juga tidak ada perkumpulan alternatif. Mereka yang tolak BN, mereka yang tolak Perikatan, mereka yang tolak PH, mereka tidak lihat ada alternatif, jadi mereka tidak keluar mengundi, ya. Dan mereka tidak lihat sesuatu yang boleh meyakinkan mereka bahawa tidak akan berulangnya langkah Sheraton dan sebagainya, jadi mereka tidak keluar mengundi. Jadi hampir 50% tak keluar mengundi. Dan jika kita kira peratus pengundi berdaftar dan peratus yang mengundi UMNO atau BN, kurang dari 25% mengundi BN, tapi BN menang 2/3. Tetapi jika kita buat kajian teliti, kita akan dapati prestasi BN menurun. Jadi dia menang bukannya sebab dia hebat, dia menang sebab kurang mengundi.
Jadi benda ni mereka nak spin macam mana pun, tapi orang yang keluar dana ni dia akan teliti semua ni. Jadi disyaki jika ada kumpulan alternatif, rakyat ramai akan keluar. Kemudian setelah rakyat dah teruja dengan pentadbiran Ismail Sabri yang telah mengekalkan kedaulatan, mempertahankan kedaulatan undang-undang dengan tidak mencampuri urusan mahkamah atau kehakiman, sehingga boleh menjurus kepada pemenjaraan Najib Razak, sehingga boleh terbukti Najib Razak adalah penjenayah. Jadi ramai teruja dan ramai ingin kebebasan kehakiman ni dikekalkan, tidak tergugat. Jadi ini sudah jadi satu lagi sebab ramai dijangka akan keluar mengundi untuk menghalang BN daripada kembali berkuasa. Khususnya BN di bawah pentadbiran Zaid Hamidi atau BN di bawah pengaruh kluster mahkamah. Sebab kluster mahkamah ada pengaruh dalam MKT, dalam kepimpinan utama UMNO, dalam lembaga disiplin dan sebagainya. Ya. Jadi orang nak elak daripada kebaikan yang berlaku sekarang ni berubah. Orang nak elak situasi di mana tiba-tiba BN menang, kemudian tiba-tiba seorang dari kluster mahkamah atau Zaid Hamidi ataupun orang yang bersimpati terhadap kluster mahkamah, contohnya Muhammad Hassan dan sebagainya, akan naik sebagai Perdana Menteri. Kemudian mereka takut akan berlaku campur tangan ke atau akan dilantik peguam negara yang bersimpati dengan mereka, kemudian kes dibuang dan sebagainya. Jadi ada ketakutan. Jadi dijangka ramai sekarang akan keluar mengundi untuk menghalang BN daripada kembali berkuasa. Jadi jika ramai keluar mengundi, keadaan di Johor tidak akan berulang. Malah apa yang Johor telah tunjukkan, iaitu prestasi BN yang merudum, akan berulang di peringkat persekutuan. Dan disebabkan ramai keluar mengundi, BN tidak ada harapan. Apakah BN dengan PH bergabung boleh bentuk kerajaan? Itu saya tak boleh tahu, tetapi saya jangkakan tidak. Sebab PH pun, PKR dah teruk. DAP sudah menunjukkan penurunan. Saya jangka kalau mereka bekerjasama sekalipun tidak boleh bentuk kerajaan. Ya, okey. So penyumbang dana ni sudah menjarakkan diri daripada UMNO. Ini saya dah dapat tahu. Jadi bila saya lihat laporan tu, saya percaya. Laporan The Straits Times daripada Singapura, saya percaya. Ya. So sekarang ni jika Zahid kekal sebagai Presiden UMNO, lagi buruk situasi dia. Jika Zahid tidak lagi mungkin dia berundur dan dia beri laluan kepada orang lain untuk memangku jawatan Presiden sehingga PRU 15 dan membawa UMNO masuk PRU 15, orang masih takut selagi ada kluster mahkamah dan pihak-pihak dalam UMNO yang bersimpati dengan kluster mahkamah, iaitu segolongan kecil MP-MP, selagi itu akan berlaku ketakutan atau rasa takut. Mungkin Zahid atau mungkin ahli-ahli kluster mahkamah ataupun pihak yang bersimpati dengan kluster mahkamah, Muhammad Hassan, siapa-siapa, dinaikkan jadi Perdana Menteri. Dalam situasi itu orang takut akan berlaku perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat kebebasan kehakiman dan sebagainya. Ini daripada feedback lah yang saya dapat lah. Ini daripada feedback yang saya dapat dan jangkaan saya. Okey, ada orang bertanya saya lagi. Walaupun saya dah jelaskan, mereka bertanya, Regi, adakah Ismail Sabri akan bubar parlimen atau tertekan menjadi untuk bubar parlimen? Jadi anda perlu rujuk kepada live saya yang lepas di YouTube Regi J. Siri Taudin berhubung perkara ni. Tetapi saya rumuskan. Okey, pertama kita lihat dari segi peranan Ismail Sabri sebagai ahli UMNO. Okey, banyak kali saya dah jelaskan tapi tak apa, saya ulang. Peranan Ismail Sabri sebagai ahli UMNO mewajibkan dia menurut ketetapan parti. Tetapi mungkin saudara-saudari tidak tahu bahawa ketetapan Perhimpunan Agung UMNO mengatasi ketetapan MKT. Dan Perhimpunan Agung UMNO dihadirkan setahun sekali.
Jadi dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, ya, satu ketetapan dibuat, ya, apabila Zahid memberitahu delegasi BN akan menang jika parlimen dibubarkan dalam masa terdekat, jika PRU diadakan dalam masa terdekat, BN sah menang. Jadi atas kenyataan Zahid itu, delegasi memberi mandat untuk mengadakan PRU segera. Jadi dengan itu Ismail Sabri berkata, kalau BN boleh menang, dia tidak akan tunggu sesaat sekalipun. Dari sini, pertama, mandat atau ketetapan PAU adalah PRU harus diadakan segera jika BN akan menang atau diketahui akan menang. Kedua, Ismail Sabri perlu yakin bahawa BN akan menang. Okey. Tetapi baru-baru ni Zahid buat satu kenyataan. Jangan kerana ada risiko parlimen tergantung, kita tak mau PRU. Ya, sebab esok boleh buat gabungan dengan parti-parti atau kumpulan lain untuk bentuk kerajaan. Maknanya kenyataan Zahid secara tidak langsung adalah satu gambaran bahawa dia tidak yakin BN akan menang, dan satu kenyataan bahawa dia sanggup masuk PRU walaupun sekalipun BN tidak menang. Jadi kalau berdasarkan ketetapan PAU, memandangkan sekarang Zahid tidak yakin BN akan menang atau tidak ada kepastian BN akan menang, maka PRU tidak perlu diadakan segera. Dan jangan lupa ketetapan PAU mengatasi segala-galanya. MKT tidak boleh buat mesyuarat baru, ketetapan baru yang boleh mengatasi ketetapan PAU. Ini adalah dari sudut perlembagaan UMNO. Maknanya, sebagai ahli UMNO, Ismail Sabri tidak perlu memikirkan membubarkan parlimen awal atau mengadakan PRU segera. Okey. Jadi, tidak ada lagi apa-apa yang boleh dibuat oleh Zahid. Sebab, menurut ketetapan PAU sekarang, tidak perlu ada PRU segera. Okey, apa sekalipun, Ismail Sabri ada dua peranan. Satu sebagai Perdana Menteri, satu sebagai ahli UMNO. Peranan ini adalah berbeza dan saling tidak bertindih. Dan peranan yang menjadi keutamaan adalah peranan berperlembagaan, iaitu sebagai Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri tidak tertakluk kepada keputusan parti. Sebab peranan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri bukannya ditetapkan oleh parti, ianya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan dalam segala hal berhubung takbir urus negara, peranan Perdana Menteri dan sebagainya, Perlembagaan Persekutuan buta parti, tidak ada sebut parti. Peranan Ismail Sabri menurut Perlembagaan sebagai Perdana Menteri adalah berdasarkan keahlian dia dalam Dewan Rakyat, dan dia hanya bertanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada kerajaan dan kepada rakyat. Jadi sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri tidak perlu endah sebarang ketetapan UMNO. Biar apa pun ketetapan PAU, tidak perlu endah. Ya. Dan beliau tidak melakukan sebarang kesalahan dan tidak melanggari sebarang perkara dalam perlembagaan parti jika dia tidak endah ketetapan parti. Jadi bila nak pergi menghadap Agong untuk mengusulkan pembubaran, itu hak mutlak atau bila bicara Ismail Sabri. Tetapi andai kata ada orang sengaja nak mengelirukan rakyat, dia kata, oh, Ismail Sabri tak ikut ketetapan PAU. Jika kita lihat sekarang berdasarkan kenyataan Zahid terkini, maka sekarang sah UMNO memang tidak boleh pastikan dia boleh menang ke tidak. Maka ketetapan PAU sekarang berbunyi, Ismail Sabri tidak perlu mengadakan pilihan raya. Sebab Ismail Sabri berjanji dia tidak akan tunggu sesaat sekalipun untuk bubar parlimen jika BN boleh menang. Tetapi sekarang sah, pemimpin tertinggi parti pun tidak yakin BN akan menang. Okey. Dan berdasarkan penjelasan saya pada awal siaran ini, penyumbang dana sendiri sudah yakin BN tidak akan menang, malah akan menunjukkan prestasi lebih buruk, dan mereka sedang menghala ke orang lain
untuk memberi dana. Malah macam mana saya tahu, itu cerita lain. Tapi mereka juga cari orang individu-individu yang ingin bertanding sebagai bebas untuk memberi dana untuk bertanding secara besar sebagai calon bebas pun ada. Ya, ada individu-individu dihubungi. Ya, anda nak bertanding, kami sanggup salur dana dan sebagainya. Mereka makin menjarakkan diri dari UMNO. Bukan semua, tetapi ada sebahagian penyumbang dana. So itu pencerahan saya hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.